Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya doakan semoga semua penonton sihat selalu di musim pandemik COVID-19 ini. Dan saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada semua yang telah subscribe channel saya, yang memberi sokongan. Okey, so video kali ini saya akan terangkan prosedur macam mana nak tukar enjin. Okey, bagi saya nak tukar enjin ni, kalau dah tahu A sampai Z memang senanglah. Okey, cumanya kena tahu beza macam mana nak buat permohonan dulu atau terus masuk Puspakom. Okey. Yang sebenarnya tukar enjin ni dia ada dua keadaan. Keadaan yang pertama terus masuk Puspakom dan terus endorse di JPJ. Okey, yang ni senanglah. Okey, keadaan yang kedua, dia kena buat permohonan dulu dengan JPJ di bahagian KA, kejuruteraan automotif. Bila dah lulus barulah masuk Puspakom. Okey, bila dah masuk Puspakom baru endorse di JPJ. Dia ada 3 step. Macam keadaan yang pertama dia ada 2 step je, tak perlu buat permohonan. Okey, akan terangkan kategori-kategori yang termasuk dalam keadaan yang kedua. Selain daripada tu automatiklah dia masuk keadaan yang pertama. Okey. Okey, kategori yang disebabkan kena buat permohonan dia ada 5. Okey, yang pertama sekali CC enjin tu dia naik. Okey, macam contoh daripada 1000 kepada 1.3 ke 1.3 kepada 1.8 ke, tak kisahlah. Bila dia lebih daripada 30%, macam mana nak kira 30% tu? Macam contoh saya tunjuk ni, kira-kira daripada enjin baru tolak enjin lama, dapatlah 30% kenaikan CC dia, automatik kena pergi bahagian KA, kena buat permohonan. Okey, itu yang kategori yang pertama, dia lebih 30% kenaikan enjin dia. Okey, yang keduanya penukaran bahan bakar. Macam contoh daripada petrol tukar kepada diesel. Okey, yang melibatkan pertukaran bahan petrol. Kalau petrol yang tu tak perlulah, yang tu automatiklah ke bahagian yang keadaan yang pertama. Okey, itu yang kedua. Yang ketiganya penukaran enjin kenderaan perdagangan. Ini untuk lori. Kalau lori automatik dia kena buat permohonan dulu dengan bahagian KA. Okey, yang keempat penukaran enjin berlainan buatan enjin. Macam contoh daripada asalnya enjin Subaru tukar kepada enjin Honda, macam contoh. Okey, daripada enjin Honda kepada Nissan, lainan buatan enjin. Okey, yang tu yang keempat. Dan yang kelimanya untuk penukaran enjin motosikal. Motosikal ni kebiasaannya kalau kes accident je lah, kena buat permohonan dulu dengan KA. Itu 5 kategori yang menyebabkan kena buat permohonan dulu. Dia ada 5 keadaan. Okey, bagi keadaan yang pertama ni, kalau CC sama tak perlulah, terus masuk Puspakom dan terus buat endorse di JPJ, andai kata dah lulus lah. Okey, itu berkenaan dengan 2 keadaan lah. Okey, selesai bab tu, kita pergi dekat bahagian dokumen pula. Dokumen apa? Kalau untuk keadaan yang pertama, saya nak masuk Puspakom tu, 2 benda penting Puspakom nak tengok. Yang pertama sekali geran, dan yang keduanya laporan custom K1. Okey, masa nak masuk Puspakom, dia kena test brake dulu. Okey, yang ni panggil VR1 lah untuk Puspakom. Bila dah lulus yang ni, baru masuk step yang kedua. Yang ni dia akan cek keseluruhan. Bayaran yang pertama sekali 35. Andai kata dah lulus, baru masuk cek keseluruhan untuk laporan B2. Bila dah yang ni 25. Total sekali dalam 60 lah, tak termasuk GST. Bila dah lulus semua, baru masuk JPJ, bawa dokumen laporan Puspakom B2, geran, custom K1, borang pindaan maklumat. Yang ni panggil JPJ K8. Dan last sekali IC owner. Kalau kata wakil datang, sediakan salinan IC owner dan IC wakil. Dia lebih satu je lah. Okey, itu dokumen-dokumen yang diperlukan untuk endorse di JPJ. So macam test brake tadi, anda kata fail, memang tak perlulah buat masuk bahagian 2. Dia kena ulang balik dan kena bayar sekali lagi. Okey, bagi keadaan yang kedua, dia perlu buat permohonan dulu dengan bahagian KA. Dokumen yang diperlukan, yang pertama sekali borang JPJ TE, JPJ tukar enjin. Yang ni boleh download dekat website pun ada. Okey, yang keduanya geran tak kisahlah geran lama ke geran baru. Yang ketiganya laporan custom.
Okey, dan yang keempatnya IC lah. Okey, macam mana kalau beli enjin tu dekat kawan? Kebiasaannya memang surat enjin tu tak adalah, panggil surat enjin ni surat custom lah. Okey, pertama. So kalau beli dekat Hafcard, kebiasaannya dia memang dah ada surat custom tu. Okey, macam mana kalau beli dengan member? Okey, yang ni kena pergi Pesuruhjaya Sumpah, kena buat akuan sumpah, dipanggil borang AM80. Borang ni boleh digantikan macam surat custom tu lah. Yang penjual dan pembeli kena pergi buat akuan sumpah. Penjual mengatakan dia jual enjin dan pembeli yang mengatakan dia beli enjin daripada kawan tu. Itu lagi maklumat tambahan, macam contoh road tax tengah hidup, dia tukar enjin dan ada kenaikan 30% tu, dia kena bawa road tax lama untuk dapatkan road tax baru. Sebabnya road tax lama tu dia akan terbatal lah, sebabnya akan ada kenaikan harga. Sebabnya road tax ni bergantung kepada cc sebenarnya. Macam contoh 1000 cc harga dia RM20 saja. Kalau 1.5 ke 1.6 ke, dia akan ada perubahan lah. Sebabnya kenaikan cc dah naik 30%. Contoh kalau bahan bakar pun macam petrol, harga dia lain, diesel pun lain. Okey, itu saja perkongsian saya berkenaan dengan tukar enjin. Okey, kalau ada soalan boleh tanya di ruangan komen dan jangan lupa tekan butang subscribe. Itu saja. Kalau bahagian berkenaan enjin ni kena tanya bahagian KA lah. Saya bahagian dokumen ni itu saja saya boleh kongsikan. Okey, jumpa lagi di video lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.